Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita sambung perbincangan kita tadi, dan ini adalah slot yang paling akhir, ataupun kita kata tahap yang paling akhir dalam perbincangan kita pada hari ini. Jadi kita telah bincangkan tadi, kita telah sebutkan tadi berkenaan dengan sifat-sifat mazmumah, mahmudah, contoh-contohnya, bagaimana dalam hati kita itu. So semua penyakit tadi tu, okey, penyakit-penyakit kata-kata mazmumah tadi itu, sifat-sifat buruk itu, gangguan-gangguan itu, sebenarnya boleh diobati. Pastinya boleh diobati, khususnya dalam agama Islam itu ada ubat-ubatnya, dan ubat-ubat itu ada dalam sifat mahmudah itu sendiri. Basically macam itulah, ada dalam sifat mahmudah itu sendiri. Okey, dan ubat-ubat itu basically ada dalam dua bentuk. Okey, dalam Islam itu, dalam tasawuf, dalam tazkiyah, ubatnya dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah bentuk pemikiran, keyakinan, pemikiran, bentuk kognitif. Bentuk kognitif. Bentuk yang kedua adalah bentuk tingkah laku, bentuk perbuatan, behavior. Contohlah kan, sebelum kita pergi lebih panjang dalam slot ini, sebelum kita lebih panjang, kita kata contoh daripada tadi itu penyakit yang semua orang ada, sombong. Semua orang ada, ya, kan? Semua orang sombong ke? Ya. Taklah maksudnya semua orang itu sombong, tapi penyakit rasa sombong itu dia akan ada pada semua orang. Cuma ada orang dia boleh kawal atau tak boleh kawal je. Lintasan itu pasti ada, basically. So sombong itu adalah menganggap dirinya tinggi, hebat, lebih baik, lebih mulia, lebih cantik, lebih pandai, lebih kaya, gitu kan. Okey. So penyakit sombong itu, obat dari sudut kognitifnya, sebagai contoh ni kita bagi contoh je kan, dari sudut kognitifnya, dari sudut pemikirannya kan, sebagai contoh, ada bila datang ke sombong itu, kita perlu berfikir, kita perlu menggunakan kognitif kita, pemikiran kita berkenaan dengan siapa kita, kan. Sombong, aku anggap diriku tinggi macam mana sangat aku, kan. Aku ni kan hamba Tuhan, aku hebat macam mana sangat, kan. Hebat kita, tinggi kita, mulia kita, berilmu kita. Di sana terdapat orang lain yang lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia. Sebagai contoh, hebat macam mana pun kita, sebagai manusia, kita tetap manusia. Kita banyak kelemahan kita. Kita masih memerlukan kepada orang itu, orang ini, kan. Hebat macam mana pun kita tetap manusia yang kita kata lahir daripada, kita kata, saluran najis, kan, dan mengandungkan najis. Sebagai contoh, hebat macam mana pun kita, mati nanti semuanya masuk kubur. Itu dari sudut kognitif. Dari sudut tingkah lakunya, perbuatannya, behaviornya, dia perlu meletakkan, atau kita perlu meletakkan diri kita di tempat-tempat yang boleh merendahkan, kita kata, ego kita, kesombongan kita seorang yang mulia, kita seorang yang kaya. So kita bekerja, kita kata kita buat kerja NGO, membantu orang miskin, duduk bersama mereka, makan bersama mereka, kita menempatkan diri kita di tempat-tempat yang begitu, maka itu akan menghilangkan, kita kata, keegoan, kesombongan tadi, dari sudut tingkah laku, behavior. Okey, so ubat dia kurang lebih begitulah, dia ada dalam dua bentuk. So dalam situasi pada hari ini, situasi kita kata COVID-19 yang sedang kita hadapi, semua orang dengan permasalahan masing-masing, kita kata situasi masing-masing, gangguan atau kita kata cubaan, dugaan masing-masing. Sebagai seorang pelajar kan, nak kena buat assignment, nak kena siapkan latihan ilmiah, tesis sebagainya, masa dah tak ada, tapi tak boleh pergi universiti, tak boleh masuk library, pustaka Tun Sri Lanang tak boleh dimasuki. Sebagai seorang pensyarah, saya pun terpaksa bekerja
Work from home ni faham je lah kan. Working with your family, wife and children, and ayam itik dan sebagainya. Sebagai contoh lah, kalau duduk kampung kan, macam saya lah kan, dah kebetulan berada di sini, so tak boleh balik ke Kajang. Alat-alat semua kat sana, so kekangan-kekangan itu berlaku. Doktor and nurse ada yang terpaksa bekerja sampai 2 minggu tak boleh balik rumah kan. Pastinya ada rasa penat, pastinya ada rasa iri hati, pasti ada rasa macam-macam perasaan, emotions dalam hati itu terdetik, terlintas. Ada yang tak boleh nak dikawal lah. Itulah kita katakan. Jadi gangguan-gangguan itu berlaku. So dalam situasi COVID-19 ini ada gangguan, kita kata berkenaan dengan tawakal, berkenaan dengan sabar, dengan redha. So, kita tengoklah sebagai contoh, kata dalam masa 10 minit gitu, macam tu kan, kita ambil masa ini untuk tengok situasi terkini itu, dan satu-satu kita tengok dia punya situasi dan cuba kita rungkaikan. Contoh kita kata berkenaan dengan tawakal. Ada ramai yang tak boleh tawakal baru ni. Ada orang yang panik, tak boleh tawakal, dia panik, dia beli face mask tu sampai berlambak-lambak, hand sanitizers, makanan, sampai orang lain pun tak boleh nak beli, sebagai contoh kan. Ada orang yang begitu, dia tidak memahami apa itu tawakal, dia tak boleh bertawakal. Sebab tu kita sebut tadi, akal dan juga kita kata ilmu itu sangat penting. Dan ada yang bertawakal tapi tawakalnya salah. Ramai juga yang macam tu. Baru ni kan contoh kita kata ada yang marah-marah dekat surau masjid, dekat ustaz-ustaz, pasal bersalam. Ini kan sunnah katanya. Takkan tak boleh bersalam juga, sebagai contoh kan. Lepas tu ada yang marah-marah dekat ustaz-ustaz. Dia kata takkanlah ustaz tak faham apa itu tawakal, saya ni orang biasa pun faham. Itulah situasi-situasi yang berlaku, yang kita kata yang diakibatkan oleh kita kata kejahilan lah, mudah cerita kan. Saya tengok sendiri ada orang yang marah dekat seorang ustaz tu, bukan saya lah, dengan perkataan seperti itu. Ustaz takkan tak tahu apa itu tawakal, saya orang biasa pun tahu apa itu tawakal. Dia macam analoginya, perumpamaannya macam dia cakap dekat doktor lah kan. Dia ni sakit, kemudian dia pergi klinik atau pergi hospital, dia jumpa doktor, kemudian doktor tu menasihatkan begitu begini, dia marah pula doktor tu. Contoh-contohlah kan. Ataupun situasi pada hari ini, dia lebih pandai daripada doktor-doktor perubatan berkenaan dengan COVID-19. Dia kata takkanlah doktor tak tahu apa itu virus COVID-19 kan. COVID-19 saya ni orang biasa pun tahu, sebagai contohlah. Itu kita kata situasi-situasi masyarakat. Sebab apa? Sebab pengetahuan tadi. Sebab tu kita sebut tadi bahawa pengetahuan itu sangat penting dalam agama Islam. So dia kena tahu apa itu tawakal itu perlu ada usaha yang bagaimana, dan apabila bertembung antara dalil-dalil dalam agama, perbuatan agama dengan dalil-dalil yang lain, dengan dalil-dalil terkini, dengan situasi terkini, hukum-hukum itu boleh berubah, dan semua itu memerlukan kepada pengetahuan. Ada orang dia dengan satu dalil dia berhujah pada semua perkara itu tak betul, sedangkan agama itu berasaskan kepada dalil-dalil yang banyak, himpunan dalil, himpunan petunjuk, yang akhirnya daripada petunjuk itu dianalisis, dikeluarkan satu keputusan. Macam tu. Okey. Jadi contohlah tawakal kan, yang mungkin lebih ramai yang bermasalah adalah pada bab sabar. Sabar. Tak boleh nak bersabar. Bersabar dia balik macam tawakal juga tadi. Tak boleh bersabar, tak boleh bertawakal, tak boleh bersabar dalam menghadapi situasi, sehingga panic buying, panic travelling sebagai contoh kan. Kemudian kita kata tak boleh bersabar dengan arahan PKP, tak boleh nak duduk rumah, nak pergi juga memancing, macam-macam lah. Okey, sedangkan
kita kata sabar itu seperti mana juga tawakal tadi, dia ada definisi, dia ada kaedah, dia ada ganjaran, dia ada kebaikan dari sisi agama, kebaikan dari sudut kehidupan kita. Tapi kita tak pergi detail lah kepada semua tu. Kita pergi kepada contoh nurse lah, mudah cerita kan. Contoh nurse, nurse, doctors kan, sebagainya yang terlibat secara langsung dengan COVID-19 ini, terpaksa bekerja lebih masa, terpaksa berpenat lelah kan. Ada orang work from home, penat macam mana pun masih boleh tengok anak isteri, boleh bermain dengan anak isteri, masih boleh berehat, sebagai contoh lah kan. Dapat pula apa nama tu, bantuan BPN, bantuan prihatin nasional sebagai contoh kan. Yang bekerja lebih masa, kerja teruk tapi kurang lebih sama je dapat, sebagai contoh lah kan. Dan benda-benda itu lahir dalam diri, mungkin lahir dalam diri kita, mungkin terdetik. Apa masalahnya? Memang kerja syaitan macam tu kan, melahirkan perasaan-perasaan, masalah-masalah dalam diri kita yang ada sebahagian tak boleh nak jawab, ada sebahagian tak boleh nak kontrol, nak kawal. Okey, jadi benda ni termasuk dalam perbahasan kita tadi, tawakal, sabar, juga termasuk dalam redha. Okey, pada asalnya kalau kita bercakap pasal redha ni, sebenarnya sabar juga kat situ, tawakal juga kat situ. Sebab itulah sebahagian daripada para ulama tak membezakan pun antara redha dan juga tawakal. Kalau pernah dengar lah kan, tapi benda ni agak detail lah. Okey, ada sebahagian ulama tak bezakan antara redha dengan tawakal. Sebahagian mereka kata bahawa redha tawakal tu sama je. Macam Imam Ayyub As-Sakistani, Al-Fudail bin Iyad. Okey, adalah sebab-sebab dia yang agak detail, yang tak perlulah saya nak jelaskan di sini. Jadi benda-benda ini berlaku dalam diri kita. So sebab itulah obat yang paling ampuh, kita kata di sini adalah redha. Redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Taala. Redha, maksud redha itu adalah terima seadanya dengan takdir, ketentuan Tuhan, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia macam ni lah, macam ni. Bila kita bercakap pasal redha ni, kita kena ada pengetahuan, definisi berkenaan dengan redha, rukun redha, kan, apa itu redha. Barulah kita boleh betul melaksanakan redha. Sebab kalau bercakap sekadar bercakap, dia memang mudah kan, memang mudah, dan nak buat itu tak semestinya dapat kita buat sebagaimana yang kita inginkan. Sebab apa? Sebab pengetahuan berkenaan dengan benda itu tak banyak. Okey, so redha itu apa? Tadi ada juga sebut berkenaan dengan redha itu, ada sebahagian ulama sebut macam sama dengan tawakal kan. Okey, so redha itu adalah menerima ketentuan Tuhan. Basically maksud dia, makna dia adalah begitu. Menerima ketentuan Tuhan. Okey, menerima ketentuan Tuhan itu basically pada 3 perkara. Ini jangan kita lupa, jangan kita salah pada perkara ini. Okey, pertama adalah menerima ketentuan Tuhan yang telah menentukan bahawa dalam kehidupan kita ini ada benda-benda yang kita perlu tinggalkan, walaupun kita nak ataupun kita nak buat. Banyaklah maksiat kan, banyaklah maksiat yang kita nak buat, perkara-perkara yang tak baik yang kita nak buat, rasuah ke, mencuri ataupun salah guna puasa ke, dapatkan harta yang haram ke, makanan yang haram ke. Ada banyak benda yang best, yang sedap dalam kehidupan kita, yang kita inginkan. Keinginan itu lahir dalam diri kita, tapi kita tak buat. Sebab apa? Sebab Tuhan larang. Itu salah satu daripada rukun redha yang paling penting. Okey, menerima ketentuan Tuhan Allah dalam meninggalkan sesuatu perkara. Okey, rukun yang kedua adalah redha dengan ketentuan Allah Taala, dengan ketentuan Tuhan yang telah menentukan bahawa di sana ada benda yang kita kena buat. Kan? Kewajipan kita terhadap Tuhan, sembahyang, puasa, zakat, kan.
kewajipan-kewajipan kita terhadap keluarga, sebagai seorang bapa, sebagai contoh, sebagai seorang isteri, sebagai contoh, sebagai seorang ibu, kan, sebagai seorang anak, dalam masyarakat, sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang guru, sebagai seorang doktor, sebagai seorang nurse. Itu adalah kewajipan-kewajipan yang Allah telah beri dalam kehidupan kita. So ia adalah salah satu daripada rukun redha, iaitu redha dengan ketentuan Tuhan yang telah menentukan bahawa di sana ada benda yang kita kena buat, tanggungjawab kita. Dan yang ketiga adalah redha dengan ketentuan Allah, redha dengan ketentuan Tuhan yang telah menentukan bahawa dalam kehidupan kita ni ada musibah, ada cubaan, ada gangguan, ada benda yang kita nak tak dapat, ada benda yang kita tak nak dapat, kan. COVID-19, siapa yang nak COVID-19? PKP ni dah masuk hampir sebulan. Boleh jadi ditambah lagi 2 minggu lagi, sebulan lagi. Ramadan macam mana? Raya macam mana? Boleh jadi raya kita macam ni lah. Tuan-tuan di sana, saya di sini dengan baju yang sama, dengan background yang sama. So kita pun tak tahu, tapi pastinya sekiranya kita ada redha, maka kita akan dapat hadapi musibah-musibah tadi, ketentuan-ketentuan tadi dengan baik. Okey, dengan baik. So dari sudut rukunnya kita sudah faham itu rukun redha. Macam mana redha itu perlu dilaksanakan dalam bentuk yang bagaimana. Okey, so redha ini datang kepada kita dengan kita memahami dia punya definisi tadi, dan juga kebaikan dia, ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala telah tentukan dengan apa, dengan musibah, dengan kita kata wabak COVID-19 yang sedang menguji kita ini. Pastinya masing-masing ada ganjaran masing-masing, khususnya orang-orang yang duduk di hadapan, frontliners Muslim, perlu kuat, perlu kental, apatah lagi tugas-tugas mereka itu pastinya ada ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah sediakan untuk mereka. Khususnya bila kita kata benda itu berlaku dalam keadaan memerlukan kepada redha, dan redha itu adalah salah satu daripada kunci syurga yang paling besar, maka kalaulah dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tertib, dengan penuh kita kata kesabaran, keredaan, insya-Allah COVID-19 ini bukan sahaja musibah, bahkan adalah kita kata ganjaran, adalah durian runtuh untuk mereka-mereka yang berada di tempat tersebut. Sebagai contoh kita kata tadi, redha kepada Allah itu adalah kunci untuk mendapatkan redha Allah. Dan redha Allah itu adalah kunci untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu dari sudut akhirat lah, kan, dari sudut benda yang jauh, yang kita pun tak tahu bila akan berlaku, bagaimana akan berlaku, tak tahu. Tapi dari sudut ganjaran, kita kata kebaikan semasa ataupun kebaikan kini, redha itu menjadikan hati kita sentiasa tenang. Redha itu menjadikan hati kita sentiasa tenang, menghadapi apa yang kita sedang hadapi dengan tenang. Contoh kita kata ada orang yang tak dapat balik ke rumah, tak dapat tengok anak-anak, tapi dalam masa yang sama kita kata hati dia mungkin lebih tenang daripada orang yang anak-anaknya sedang dilihat di hadapan mata. Berasaskan kepada, kita kata, bergantung kepada tahap redha-nya masing-masing itu. Jadi sebagai nasihat terakhir saya, sebagai kita kata saranan terakhir saya dalam pertemuan kita pada kali ini, yang berlangsung dalam keadaan yang agak sangat tidak sama dengan sebelum-sebelum ini, marilah kita mengambil peranan masing-masing terhadap diri kita, macam tu, membantu diri kita untuk menjadi lebih baik, membantu diri kita untuk dapat menangani masalah-masalah dalam diri kita sendiri, dengan menggunakan, kita kata, terapi-terapi, ubat-ubat Islami, ubat-ubat keagamaan,
yang telah sebutkan sebentar tadi, yang telah kita sebutkan, kita jelaskan. Walaupun untuk kita jelaskan satu persatu itu dia agak panjang dan sebagainya, tapi konsep itu sudah ada. Saya anggap bahawa tuan-tuan, puan-puan khususnya sudah boleh fahami dia punya konsep itu. Maka dengan menggunakan konsep-konsep yang basic yang ada pada kita itu, kita dapat tangani perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, supaya kita hidup lebih positif, kita hidup lebih baik. Kita dapat tangani, kita kata kehendak-kehendak, kemahuan-kemahuan, lintasan-lintasan, emosi-emosi dalam hati itu dengan lebih baik, dengan lebih teratur, lebih tersusun, berbanding dengan kalau kita biarkan begitu, dia mungkin menjadi wabak lain dalam diri kita, yang mungkin lebih berbahaya daripada COVID-19 sendiri. Sebab COVID-19 tu kalau berlaku pada manusia, mungkin dia meninggal, dia akan habis. Tapi kalau benda ni berlaku dalam diri kita dan kita tak dapat tangani dengan baik, kita ni tak mati, kita tidak meninggal, tapi hati kita meninggal, diri kita yang sebenarnya itu meninggal. Kita hidup dalam kesakitan, kita hidup dalam kesusahan, walaupun kesusahan itu mungkin tidak dapat dilihat oleh orang lain. Hanya kita yang terpaksa menanggung kesakitan-kesakitan itu. Jadi daripada kita sakit, daripada kita terpaksa tanggung, marilah kita sama-sama menanganinya, mengobatinya, menanganinya, dengan menggunakan diri kita sendiri, dengan menggunakan kekuatan yang ada dalam diri kita sendiri untuk membantu diri kita sendiri. Macam itulah kurang lebih. Okey, walaupun pada asasnya dia, macam saya sebut tadi lah, ada perlu pada ilmu yang lebih banyak, ilmu yang panjang dan sebagainya, tapi sekurang-kurangnya basic itu kita sudah ada. Jadi sama-samalah kita kita melaksanakannya, kita mendapat manfaat daripadanya, dan moga-moga pertemuan kita ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyelamatkan kita dengan menyelesaikan masalah wabak COVID-19 ini. Walaupun pada asasnya kita sedang buat yang terbaik, dan negara kita adalah salah satu daripada negara-negara yang sedang buat yang terbaik untuk rakyatnya dalam menangani wabak ini. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang melahirkan kita dan menempatkan kita dalam negara ini. Alhamdulillah, kita sama-samalah berdoa agar Allah Ta'ala pulihkan kita daripada wabak ini, jauhkan negara kita dan kita semua daripada wabak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal waba'. Allahumma adfa' 'anna hadha al-bala'a wal waba'. Allahumma adfa' 'anna hadha al-bala'a wal waba'. Allahumma akshif 'anna al-bala'a wal waba'. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.